Kenapa lah kalau betul-betul beriman dengan kitab Taurat, kenapa kamu boleh sanggup bersembah kepada anak lembu pada masa nenek kamu? Kalau katanya berdakwah itu apa dia? Kalau kamu dakwa kata beriman dengan kitab Taurat, jadi iman kamu dengan kitab Taurat itu menyuruhkan kamu bersembah dengan anak lembu. Begitukah? Sebab mereka dia dakwa kata dia beriman dengan kitab Taurat. Jadi beriman dengan kitab Taurat menyuruhkan kamu bersembah kepada anak lembu. Begitu. Maka kalau begitu iman kamu iman yang sangat jahat. Tengoknya dia katanya sejahat-jahat barang yang menyuruh akan kamu dengannya. Yang menyuruh tu menyuruh oleh iman. Menyuruh kamu oleh beriman kamu dengan kitab Taurat. Suruh tu suruh sembah anak lembu. Jadi iman kamu dengan kitab Taurat, iman kamu dengan kitab Taurat tu suruh kamu menyembahkan anak lembu. Gitukah? Betulkah gitu? Soalnya itu nak menghinakan, nak mencacikan mereka. In kuntum mu'minin, jika ada kamu itu beriman sekalian dengan Taurat. Kalau betul-betul kamu tu beriman dengan semua ajaran kitab Taurat, jadi katanya iman kamu tu suruh kamu bersembah kepada anak lembu, menyembahkan anak lembu. Gitukah? Tengok. Jadi dia katanya al-ma'na, makna bagi ayat, mana kata bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin, tiada kamu itu beriman dengan kitab Taurat. Maksudnya kamu ni tak beriman dengan kitab Taurat. Pada hakikatnya kamu tak beriman dengan kitab Taurat. Sebab apa? Kerana iman tiada menyuruh. Kerana iman beriman dengan kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tiada menyuruh dengan menyembahkan ijil, menyembahkan anak lembu. Dan tiada menyuruh mendustakan Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad itu yang disuruh beriman dengannya. Disuruh tu di dalam Taurat. Dengan maknanya, kalau kamu tu beriman dengan kitab Taurat betul-betul, kamu tak akan berlaku sembah anak lembu sama sekali, dan tak akan berlaku mendusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disuruh dalam kitab Taurat suruh beriman juga dengan Nabi Muhammad. Jadi pada wakilnya, pada sebenarnya kamu tak beriman. Sebab kalau mengikut kamu dakwa katanya kamu beriman dengan kitab Taurat. Tapi boleh sembah anak lembu lagi. Boleh tak percaya kepada Nabi Muhammad lagi. Jadi beriman kamu tu menyuruhkan kamu sembah kepada anak lembu, iman kamu dengan kitab Taurat tu berdusta kepada Nabi. Begitukah? Tak boleh jadi sebab iman, kalau betul-betul iman, tentu kamu tak sembah kepada anak lembu, tentu kamu percaya kepada Nabi Muhammad, tak berdusta sama sekali. Itu katanya iman kamu tu iman yang jahat. Sejahat-jahat ialah barang sejahat-jahat tu ialah iman kamu dengan kitab Taurat. Sebab menyebabkan kamu apabila kamu beriman dengan kitab Taurat, jadi iman kamu dengan kitab Taurat tu menyuruhkan kamu bersembah kepada anak lembu dan berdusta kepada Nabi. Jadi iman kamu tu iman yang sejahat-jahat. Jadi maknanya nak cerita katanya maknanya dengan sebab kamu ada sembah nenek kamu dulu ada sembah anak lembu dan kamu sekarang pun setuju dengan perbuatan nenek kamu dan kamu sekarang pun tak beriman dengan Nabi Muhammad, pada maknanya kamu tak beriman dengan kitab Taurat. Sebab kalau kamu betul-betul beriman dengan kitab Taurat, tentu tak berlaku sembah anak lembu pada nenek kamu dan kamu mesti beriman dengan Nabi Muhammad. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Di sini pula nak tolakkan dakwaan mereka orang Yahudi. Yang mana dakwaan merekanya bahwasanya syurga itu
yang ada hak nak masuk ke dalam syurga tu ialah golongan orang Yahudi saja. Pada dakwaan mereka, syurga hak bagi orang Yahudi. Mana lain daripada manusia yang bukan Yahudi tak boleh nak masuk syurga. Itu dakwaan mereka. Setengah pada dakwaan mereka yang jahatnya ialah dakwa katanya syurga Allah Ta'ala sedia untuk orang Yahudi saja. Syurga tu Allah Ta'ala sedia untuk orang Yahudi saja. Maknanya manusia lain daripada orang Yahudi tak ada hak nak masuk syurga. Maka kalau dakwa begitu, kalau dakwa kata syurga itu disediai untuk Allah Ta'ala sedia untuk orang Yahudi, maka kenapa kamu tak mencepatkan mati? Sebab kalau mati boleh terus masuk syurga. Kenapa kamu tak cita-cita kepada mati? Sebab syurga untuk kamu. Kalau tak mati, lambat lagi dah nak boleh masuk syurga. Kalau mati, dah cepat dah sikit nak masuk syurga. Itu tengok. Dia katanya, permannya, Kul kata olehmu ya Muhammad. Kata kepada orang Yahudi untuk nak tolakkan dakwaan mereka bahawasanya syurga itu disediai untuk mereka saja. Katanya, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Jika ada bagi kamu semata-mata negeri akhirat. Apa dia negeri akhirat? Syurga. Itu. Jika ada bagi kamu semata-mata, mana semata-mata ni maknanya orang lain tak boleh nak campur. Orang lain tak boleh nak masuk campur. Jadi syurga ni, negeri akhirat syurga ni untuk kamu saja. Jika ada bagi kamu semata-mata negeri akhirat, apa maksud dengan kata negeri akhirat? Syurga itu. Syurga itu tu, syurga tu tafsir murad dengan negeri akhirat. Sebab dalam ayat kata ad-darul akhirah. Dalam ayat kata ad-darul akhirah. Jadi dimaksud dengan ad-darul akhirah tu ialah al-jannah. Dimaksud dengan kata ad-darul akhirah, negeri akhirat, dimaksudnya ialah al-jannah, ialah syurga. Sebab tu dia katanya negeri akhirat. Apa dia negeri akhirat? Yakni syurga. Jadi maknanya syurga tu semata-mata untuk kamu. Tu semata-mata tu mana khalisatan. Semata-mata untuk kamu. Mana disediai untuk kamu saja. Syurga disediai untuk kamu saja. Begitu. Sekiranya kalau begitu, sekiranya kalau syurga itu disediai untuk kamu saja, Allah Ta'ala sedia untuk kamu saja, tengok. Dia kata jika ada bagi kamu semata-mata negeri akhirat, apa dia negeri akhirat? Syurga. Jadi jikalau adalah syurga itu semata-mata disediai untuk kamu, pada sisi Allah, yakni di sisi Allah, pada sisi Allah, ini di sisi Allah. Apa makna di sisi Allah? Maknanya di dakwaan mereka bahawasanya di sisi Allah Ta'ala adalah syurga itu disediai untuk orang Yahudi saja. Nah, tertentu. Daripada manusia yang lain. Mana tidak manusia yang lain. Daripada manusia yang lain. Mana tidak manusia yang lain. Maknanya syurga itu disediai untuk orang Yahudi saja. Manusia lain daripada Yahudi tidak ada hak nak boleh masuk ke dalam syurga. Sekiranya kalaunya begitu. Yang bagaimana kamu tu dakwanya begitu. Seperti yang kamu dakwa. Itu dia kata. Seperti yang kamu dakwa tiada masuk syurga melainkan orang Yahudi sahaja. Sebagaimana kamu tu dakwa-dakwa bahawasanya syurga itu tiada masuk syurga melainkan orang Yahudi saja. Maknanya kalau bukan orang Yahudi tidak masuk. Itu dakwaan mereka.
Maka sekiranya kalau syurga tu disediai untuk kamu saja, dengan makna kalau orang Yahudi 100% boleh masuk syurga. Kalau bukan Yahudi tak boleh masuk. Kalau orang Yahudi tentu boleh masuk walaupun sangat berdosa sekalipun, walaupun banyak dosa sekalipun, janji orang Yahudi boleh masuk. Itu dakwaan mereka. Kalau betul begitu sebagaimana dakwaan kamu, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka cita-cita oleh kamu akan mati. Kalau betul kamu tu boleh disediai, Allah disediai oleh Allah akan syurga untuk kamu saja, citalah mati. Mana kamu mesti berani mati. Kamu mesti suka kepada mati. Kamu mesti berani dengan mati. Kamu mesti suka kepada mati. Jika maka cita-cita oleh kamu akan mati. Jika ada kamu sebenar sekalian pada kata kamu, syurga itu ketentuan bagi kamu. Kalau kamu tu benar, in kuntum shadiqin, jikalau kamu tu benar. Kata benar, di mana? Benar katanya syurga, benar pada kata syurga itu tertentu untuk kamu saja, disediai untuk kamu saja, manusia lain Tuhan tak bagi masuk syurga. Citalah mati, kena sukalah kepada mati. Inginlah kepada mati. Tapi pada wakilnya walan yatamannawnahu walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan tiada cita-cita mereka itu akan mati selama-lama. Jadi pada wakilnya, pada sebenar mereka tak berani dengan mati, takut ke mati. Dengan sebab barang yang telah mendulu oleh tangan mereka. Dengan sebab barang tu kesalahan. Dengan sebab barang yakni kesalahan, maksiat, dosa yang telah mendulu oleh tangan kamu. Ini yang kamu dah buat pada masa dulu dan yang kamu telah lakukan pada masa dulu. Apa dia? Kufur Nabi Muhammad, kufur dengan Nabi Muhammad yang melazimkan bagi dusta, yang melazimkan bagi dusta yang wajib neraka. Jadi maknanya kufur dengan Nabi Muhammad tu makna dusta kepada Nabi Muhammad. Dusta Nabi Muhammad tu ialah wajib kepada neraka, mesti kena masuk neraka. Jadi jadi maksudnya begini. Dia kalau tengok keadaan mereka, mereka tak berani nak mati. Takut ke mati. Sebab mereka dah tahu kalau mati akan terus kepada neraka. Sebab apa? Sebab kesalahan mereka yang dilakukan. Apa dia kesalahan mereka? Ialah tak beriman dengan Nabi Muhammad. Dia dah tahu sebab dalam kitab Taurat ada ceritanya begitu. Jadi mereka orang Yahudi takut sangat dengan mati. Maksudnya sebolehnya tak nak mati. Seboleh-bolehnya tak nak mati. Tahu di mana? Tengok depannya wala tajidannahum ahrasan nasi 'alal hayati. Jadi seboleh-boleh mereka tak nak mati, tak nak berjumpa dengan mati. Sebolehnya nak kekal dalam hidup dunia. Sebab apa? Mereka segan nak mati. Sebab dia dah tahu kalau mati bila tentu kepada neraka. Tentu kepada neraka. Kenapa neraka? Sebab tak beriman dengan Nabi Muhammad. Ada kesalahan begitu. Tetapi pada dakwaan mereka macam mana? Syurga disediai untuk orang Yahudi. Dakwaan mereka begitu sedia. Syurga itu ditentukan bagi orang Yahudi saja. Manusia lain tu tak ada hak nak masuk. Maka sebab itulah Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad, katanya, kalau betul syurga tu ditentu untuk kamu, mesti kamu suka kepada mati. Mesti kamu suka kepada mati, mesti kamu tu cita-cita nak mati sangat-sangat. Boleh secepat-cepat. Kalau bolehnya mati umur 20, tak payah sampai umur 60. Sebab supaya apa? Mengikut dakwaan mereka, nak boleh cepatkan masuk syurga. Tapi pada hakikatnya mereka sangat segan dengan mati.
sangat segan dengan mati, maknanya tak nak mati, seboleh-bolehnya tak mati. Kekal di atas hidup dunia. Sebab apa? Sebab kalau mati akan berjumpa dengan neraka. Sebab kesalahan mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad. Begitu. Jadi kalau dakwa tu sedap cakaplah, syurga untuk kami. Tapi kami tak berani nak mati, takut masuk neraka. Begitu. Maka Allah Ta'ala firman katanya, Wallahu alimun bizzalimin. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengetahui dengan segala orang yang zalim-zalim. Hanya orang kafir. Orang Yahudi, orang kafir. Maka membalas, ya, apa maksud kata amat mengetahui? Dia tak ada nak dikata amat mengetahui. Maksud dicerita kata Allah alimun bizzalimin. Tu Allah itu Tuhan yang amat mengetahui dengan orang zalim. Kalau tahu tak sahajalah. Tak sia-sia lah. Apa maksud dengan cerita kata mengetahui? Ni. Maka membalas ia. Ni tempat yang maksud sebenar dengan kata Allah yang amat mengetahui. Allah amat mengetahui dengan orang zalim. Sebab apa tak ada nak dia kata Tuhan tahu tak tahu. Tak ada penting ke situ. Sebab kalau orang zalim Tuhan tahu. Orang baik Tuhan tahu juga. Mana siapa buat baik, Allah Ta'ala tahu kata orang tu buat baik. Orang zalim, orang kafir, Allah tahu kata zalim kufur juga. Kalau begitu tak ada faedah dia cerita, tidak ada faedah lah cerita katanya Allah mengetahui dengan orang zalim. Sebab kalau orang baik pun Allah Ta'ala mengetahui. Sebab tu jadi maknanya pasal cerita mengetahui dengan orang zalim tu, itu tak dimaksudkan. Bukan maksud sebenarnya. Yang maksud sebenar dengan kata mengetahui di sini mana? Tidak lepas daripada balasan. Ini tepat maksud sebenarnya. Macam orang minta sedekah. Orang minta sedekah tu apabila dia datang kepada tempat kita, dia cerita kat kitanya, bang, saya tak makan nasi lagi hari ni. Memanglah cerita tu betul. Ni dah waktu dah zuhur masalah. Dia tak jumpa nasi lagi, tak makan nasi lagi. Tapi dia cerita, bang, saya tak makan nasi lagi pagi ni. Ni dah petang dah ni. Semenjak pagi tadi lagi sampai sekarang saya tak makan nasi lagi. Memanglah betul lah ceritaan tu. Tapi bukan maksud nak cerita makan tak makan. Nak cerita kata dia tak ada duit. Tu yang nak situ. Maksud dia tak ada duit nak beli makan. Maknanya kita lah kena bantu dia beli nasi untuk dia, bagi duit kat dia untuk dia beli nasi makan. Begitu. Dia adanya, dia tak ada nak dia cerita yang zahir, nak sebaliknya. Selepas pada tu, maknanya nak kepada makna lazim. Makna lazim dia. Lazim daripada dengan kata, saya sejak pagi lagi tak makan nasi lagi. Kita faham katanya, tak ada duit nak beli nasi ni orang ni. Kita kena bagi duit kat dia bagi beli nasi lah sebab lapar dah ni. Begitu. Maka di sini pun begitulah. Allah Ta'ala cerita memanglah. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan orang zalim. Tapi kalau orang tak zalim pun Allah Ta'ala tahu juga. Kalau begitu mengetahui itu bukan nak di situ sangat. Bahkan naknya selepas pada tu. Apa dia? Kalau tahu orang buat baik, Allah Ta'ala balas baik. Kalau tahu orang buat jahat, Allah Ta'ala balas jahat. Situ tepat naknya. Ini tepat nak. Tepat naknya, poin part kita naknya ialah maka membalas ia, ya Allah, akan mereka itu, akan orang zalim dengan jenis amalan. Maknanya membalas ia, ya Allah, akan mereka itu, akan orang-orang yang zalim dengan jenis amalan, makna dengan balasan yang sejenis dengan amalan. Dengan jenis amalan, yakni dengan balasan yang bersejenis dengan amalan dia. Apa makna dengan balasan yang bersejenis dengan amalan? Kalau amalan tu baik, maka balasan pun sejenis ialah baik. Kalau amalan tu jahat, maka balasan pun sejenis juga, sejenis dengan dia, apa dia? Jahat juga. Itu maksud katanya wallahu alimun bizzalimin. Apa maksud nak ceritanya? Allah Ta'ala akan membalaskan amalan manusia bersejenis dengan dia, baik-baik, jahat-jahat. Begitu. Memanglah kita bukan kita menafi katanya
dia tak tahu, memang dia tahu, tapi tahu bukan sekadar orang zalim, orang baik pun dia tahu. Iaitu maksud dengan kata wallahu alimun bizzalimin, nak di sini. Nak dikatanya Allah akan membalas segala amalan manusia, balas mengikut sejenis dengan amalan mereka yang dilakukan pada dunia. Baik-baik, jahat-jahat. Itu sejenis. Berkata baik, balas jahat, itu tak bersejenis. Begitu. Wala tajidannahum. Ini nak menetapkan bahawasanya mereka tak berani nak cerita kepada mati. Kembali pada walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tak berani nak mati, segan nak mati, tak cerita sama sekali nak mati. Bahkan mereka ingin nak kekal di atas hidup dunia. Sebab apa? Dia dah tahu kata kalau mati berjumpa dengan neraka. Sebab salah tak beriman dengan Nabi Muhammad. Wala tajidannahum, ni nak bagi gambaran, nak bagi kejap katanya lan yatamannawnahu. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Dan lagi engkau dapat akan mereka itu Yahudi. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan lagi engkau dapat. Maknanya engkau akan boleh tengok. Engkau dapat mana boleh tahu, boleh dapat, boleh tengok. Gitulah. Engkau akan boleh tahu, engkau akan boleh tengok dengan mata engkau. Begitulah. Dan lagi engkau, dan lagi mana selagi masa depan. Dan lagi engkau akan dapat mereka itu, maknanya engkau akan boleh tengok. Akan mereka itu, akan orang Yahudi, wahai Muhammad, terlebih lobo manusia di atas hidup, terlebih tomok, terlebih lobo di atas hidup. Orang yang sangat lobo nak hidup sepanjang-panjang masa di atas dunia, mereka ni lah orang Yahudi. Wa minan nas wa minal ladzina asyraku, dan lebih lobo di atas hidup tu daripada kafir musyrikin. Yang kafir musyrikin di Mekah yang mengingkar bagi ba'sin. Apa ba'sin? Bangkit kubur, hidup balik. Orang musyrikin dia tak percaya di mana? Dia tak percaya di bangkit di akhirat. Orang Yahudi dia percaya kata bangkit akhirat, sebab tu dia takut ke neraka. Yang ingkar, mana yang tak percaya bagi ba'sin, apa dia ba'sin? Bangkit kubur itu atas hidup. Kerana ketahui mereka itu dengan bahawa kembali mereka itu kepada neraka. Ini kembali ilat kepada dapat. Dan lagi engkau dapat akan mereka itu terlebih lobo manusia di atas hidup. Kerana yakin oleh mereka itu orang Yahudi. Dengan bahawa kembali mereka itu di akhirat esok, kembali yakni pada akhirat esok kepada neraka. Ini kembali kepada mereka itu pada neraka, ini akan masuk ke dalam neraka. Tiada kafir musyrikin. Orang kafir musyrikin dia tak percaya ke neraka di awal lagi. Sebab ingkar mereka itu baginya bagi ba'sin, bagi bangkit kubur. Jadi maksudnya orang Yahudi ni ialah orang yang paling tomok di atas hidup dunia. Semua manusia ni, orang yang paling tomok di atas hidup dunia, paling lobo di atas hidup dunia ialah orang Yahudi. Lagi pulanya orang Yahudi ini lebih tomok, lebih lobo di atas hidup di atas dunia daripada orang musyrikin lagi. Kenapanya begitu? Sebabnya orang Yahudi mereka beriman dengan hari kiamat. Mereka tahu sangat katanya selepas pada mati dibangkit.
ada balasan. Orang Yahudi tahu i'tikadnya begitu macam kita. Kalau maknanya selepas pada mati dia bangkit daripada kubur, akhirat sama dengan kita dia. Tapi orang musyrikin dia tak percaya kata bangkit, dengan maknanya dia tak percaya dengan bangkit, maknanya tak percaya dengan kata masuk syurga, masuk neraka. Jadi orang musyrikin dia kata macam mana? I'tikad dia kalau mati habis. Tidak ada bangkit semula pula tu, tidak ada. Jadi jadi maknanya orang musyrikin mereka cita juga nak hidup di atas dunia bagi panjang umur. Tapi bukan takut ke neraka sebab mereka tidak pegang kata neraka tu ada. Orang musyrikin takut ke tidak ke neraka? Tak takut. Kenapa mereka tak takut? Sebab mereka i'tikad kata neraka tidak ada. Maknanya tak bangkit. Tak bangkit tak masuk neraka. Jadi maknanya orang musyrikin dia takut ke tidak neraka? Tak takut. Sebab di sisi mereka tak dibangkit. Tak dibangkit tak masuk neraka syurga lah. Maka orang musyrikin cita ke tidak panjangkan umur, cita cumanya nak panjangkan masa segenap hidup. Nak panjangkan masa segenap dalam masa hidup. Gitu ya. Jadi maknanya orang musyrikin dia tak suka juga kepada mati pun. Dia senak juga, dia nak juga kepada panjangkan umur. Tapi tujuan mereka nak panjangkan umur bukan duk takut dengan sebab takut pada neraka. Bukan takut kepada balasan jahat sebab di sisi mereka neraka tidak ada, bangkitan tidak ada. Cumanya nak serenak di atas dunia bagi lama-lama. Masih umur panjang, masih serenak banyak. Itu saja. Neraka takut ke tidak? Tak takut. Sebab di sisi mereka neraka tidak ada. Tapi orang Yahudi dia tak nak mati sebab apa? Sebab takut ke neraka. Begitu. Orang Yahudi dia tak nak mati sebab dia takut di neraka. Kalau mati dia bangkit. Bangkit dia kufur dengan Nabi Muhammad, tentu dah neraka. Jadi maknanya dengan kerana itulah mereka sangat lobo di atas hidup di atas daripada manusia biasa dan daripada orang musyrikin lagi. Sebabnya tadi. Sebab orang musyrikin tak nak mati itu bukan pun nak serenak ya. Tapi orang Yahudi tak nak mati itu sebab apa? Sebab kalau mati neraka. Kalau begitu mana dia terlebih kuat tamak lagi untuk nak panjangkan hidup di atas dunia. Sebab supaya apa? Semakin umur panjang semakin lambat nak masuk neraka. Begitu. Kalau katanya esok mati mana cepat nak masuk neraka. Dah cepat masuk neraka. Kalau kata 1000 tahun lagi mati, 1000 tahun lagi nak masuk neraka. Senak lagi. Begitulah. Sebab tu katanya lebih tamak daripada orang musyrikin. Begitu. Tengok. Maka kita ambil perhatian di dalam ayat ni dia katanya hirsun. Hirsun. Hirsun maknanya loboh. Maka hirsun loboh ni, hirsun bahasa Arab, bahasa Melayu kata loboh. Maka hirsun ini digunakan kepada nak gemar, tamak kepada benda yang dicelai. Itu dia panggil tamak, panggil loboh. Panggil hirsun, ahras. Begitu. Tapi kalau begini dia tak panggil loboh, dia tak panggil hirsun bahasa Arab. Kita ni nak kepada banyak amalan, nak kepada banyak pahala, nak kepada sembahyang sunat bagi banyak-banyak, nak kepada ilmu banyak, nak kepada zikir yang banyak, nak kepada darajah tinggi dalam syurga, nak Tuhan baik kepada kita kan. Nak kepada benda gitu tu dia tak panggil hirsun. Tak panggil hirsun. Kalau itu tak panggil loboh lah. Kalau nak begitu. Jadi maknanya hirsun ni dicelai. Sebab maknanya gemar, suka kepada benda yang dicelai pada syarak. Nak panjangkan umur, nak kepada harta dunia bagi banyak. Begitu. Nak bagi harta bagi banyak.
bukan kerana jalanan Allah. Harta banyak supaya dapat kepujian daripada manusia, bukan nak harta banyak mudah nak buat infak, nak harta banyak nak buat masjid di situ, itu baik. Tapi kalau sebelah balik baik, nak kepada benda baik itu gemar sangat-sangat, dia tak panggil hirsun. Dia tak panggil hirsun. Begitu. Tapi maknanya lafaz hirsun ni diguna pada masalah tamuk kepada benda yang dicelai pada syarak. Sebab tu guna lafaz ahras, ambil pada hirsun. Seterusnya, jadi maknanya orang Yahudi ialah manusia yang paling tomuk, paling lobo di atas panjang hidup di atas dunia. Sebab segan nak mati, takut masuk neraka. Begitu. Maka sini pula Allah Ta'ala akan menyata pula macam mana kita nak panjangkan umur hidup, panjangkan umur. Tengok dia katanya Allah Ta'ala firman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Yawaddu ahaduhum, cita-cita, mana suka sangat, berkenan. Suka mereka itu, cita-cita mereka itu, cita-cita seorang mereka itu, ada seorang daripada mereka itu, daripada orang Yahudi, ia suka macam mana? Law yu'ammaru alfa sanah. Law bukan mana jikalau tu. Mana bahawa. Law masdariyah. Cita-cita oleh salah seorang mereka itu, salah seorang daripada orang Yahudi, bahawa diumurkan dia, yakni dipanjangkan umur. Diumurkan, dihidupkan dia. Diumurkan dia, dihidupkan dia alfasanah, 1000 tahun. Anak gitu, sebab sebagian jauh mati, semakin dia tak nak bagi cepat mati. Sebab kalau cepat mati, maknanya cepat masuk neraka. Kalau boleh tangguh boleh 1000 tahun, lambat lagi lah nak masuk neraka dia. Sebab dia macam mana, tengok, kita katanya kalau orang tu dipenjarakan. Apabila dipenjara, hakim dah buat keputusan katanya dia ni kena bunuh. Maka seboleh-boleh, walaupun dia katanya macam mana pun saya dah dijatuh hukum mati, tapi minta tangguh sehari dua, saya nak jumpa dengan anak bini dulu. Begitu. Tapi macam mana pun tetap dah mati. Tapi kalau bolehnya tangguh sehari dua. Lebih baik pada mati sekarang. Sebab kalau mati sekarang tak dapat nak jumpa dengan anak bini, minta tangguh sehari dua. Begitu. Maka mereka dah yakin katanya kalau mati bila terus kepada neraka. Tapi nak mati esok dengan mati 1000 tahun lagi, lebih baik mati 1000 tahun lagi lah. Begitu. Sebab tu ada setengah tu nak sampai umurnya 1000 tahun. Begitu. Lau yu'ammaru, jikalau diumurkan, jadi dihidupkan. Diumurkan, dihidupkan 1000 tahun. Kenapa diumur mana dihidup? Sebabnya asal umur tu mana hidup. Umur tu mana hidup. Asal umrun bahasa Arab. Umrun tu mana hidup. Sebab tu, berapa umur engkau? Kalau nak tanya, bukan nak tanya tahun-tahun tu. Kalau kiasah, berapa umur engkau? Mana berapa lama hidup engkau? Begitu. Sebab umur-umur ni maknanya, asal maknanya hidup. Sebab tu, wa man ya'muru masajidallah, wa man ya'muru masajidallah, sebab tu diterjemahkan siapa-siapa menghidupkan masjid Allah.
Menghidup tu mana datang berjemaah kepada masjid, buat majlis kepada masjid. Itu ya'muru, mana menghidupkan. Begitu. Maka umur asal makna lughahnya apa dia? Makna hidup. Tapi masyhur sekarang sebut kata umur tu apa dia? Pusingan tahun. Dah berapa maknanya masa hidup sekarang. Dia ada dua. Umur dengan makna hidup. Itu asalnya. Tapi kita masa sekarang tu sebut kata umur tu maknanya masa hidup. Sebab tu tanya, berapa umur engkau ni? Masa hidup engkau di atas dunia ini dah berapa? Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Jadi ada dua makna. Nah, asal makna hidup. Tapi ada juga diguna mana masa hidup. Sebab tu tanya, umur berapa? Mana masa hidup engkau dah berapa? Semenjak daripada lahir. Begitu. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru. Jika law yu'ammaru alfasanah, bahawa jadi suka-suka akan bahawa dihidupkan, diumurkan dia, dihidupkan dia 1000 tahun. Nak cerita katanya segan kepada mati. Lebih baiknya hidup 1000 tahun. Maka kalaunya dihidupkan mereka, kalau kita kata cita-cita mereka itu nak hidup di atas dunianya 1000 tahun, sekiranya dibagi hidup, dibagikan mengikut ciptaan mereka itu, Allah Ta'ala panjangkan umur dia, panjangkan masa hidup dia sampai 1000 tahun sungguh. Dia citanya begitu, Allah Ta'ala bagi hidup 1000 tahun. Maka 1000 tahun pun tak boleh menegahkan daripada azab neraka. Hidup 10 hari pun tak boleh menegahkan daripada neraka. Hidup 1000 tahun pun tak boleh menegahkan daripada neraka untuk orang Yahudi. Sebab mereka kufur dengan Nabi Muhammad. Umur pendek pun neraka, umur panjang pun neraka, sebab ada kesalahan di mana? Kufur dengan Nabi Muhammad. Sebab tu firman-Nya, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Dan tiada ia dengan jauh ni yang menjauhkan. Dengan tu terima pada bimuzahzihi. Bi dengan tu terima pada ba itu zaidah. Sebab tu tak nak kepada makna dia. Tiada ia jauhnya daripada azab. Tiada ia hidup 1000 tahun. Umur 1000 tahun. Tiada ia hidup 1000 tahun atau diumurkan dia 1000 tahun itu jauhnya, ini menjauhkan dia daripada azab. Mana kalau hidup 1000 tahun pun neraka juga. Kalau 10,000 tahun pun neraka juga. Sebab kesalahan di mana? Tak beriman dengan Nabi Muhammad. Hidup 60 tahun pun neraka. Hidup 1000 tahun pun neraka. Malaikatnya apa dia? Beriman dengan Nabi Muhammad. Itu tak boleh. Lepaslah daripada neraka. Kalau beriman ni selama mana kufur dengan tak beriman dengan Nabi Muhammad 1000 tahun 100 tahun tak beza, tak boleh lepas daripada neraka. Dan tiada ia dengan jauh, mana yang menjauhkan daripada neraka. Hidup 1000 tahun pun tak boleh menjauh, tak boleh lepas daripada neraka juga. Bahawa diumurkan dia kan orang Yahudi. Diumurkan dia, maknanya 1000 tahun diumurkan seorang itu dengan 1000 tahun tadi. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Ta'ala itu amat, dan bermula Allah Ta'ala Tuhan yang amat melihat dengan barang yang mereka itu beramal, melakukan. Apa yang mereka itu melakukan, Tuhan
melihat kesemuanya. Baik dan apa dia? Dan jahat telah bukan. Bermula Allah Ta'ala itu, bermula Allah Ta'ala Tuhan yang amat melihat dengan barang yang mereka itu orang Yahudi beramal, jadi melakukan. Maka barang yang mereka itu beramal tu baik dan jahat. Tuhan tahu. Kalau baik pun Tuhan nampak, kalau jahat pun Tuhan nampak. Begitu. Habis. Maka ceritanya akhir di situ. Maka telah bertanya, ni nak masuk kepada kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika biiznillah. Ini itu telah bertanya Abdullah bin Surya, satu ulama Yahudi, akan Nabi. Itu nak masuk cerita lain pula. Maka untuk hari ini kita akhir di situlah. Telah bertanya Abdullah bin Surya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتر العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Sama-sama aja. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Baba. Assalamualaikum. wabarakatuh. Sama-sama.